Alhamdulillah wassalatu pada hari ini di Mubadi. Terima kasih kepada dalam program. Terusnya yang hormat dan kasih Tuan Nazir, Imam, puasa dan juga kepada hadirin dan hadirat masjid Sojana Kubra. Alhamdulillah kita syukur Allah SWT memberikan keizinan untuk kita berjaya melaksanakan apa yang kita mengadakan forum perdana kat situ. Boleh ke sini? Lagi kat sini. di masjid yang baru yang sangat cantik dan indah. Masjid ini saya dimaklumkan baru siap dan masih dalam 6 bulan. So kita rasa sangat gembira berada dalam masjid yang cantik dan indah. Jadi bersama-sama dengan kita pada petang ini, petang Ramadan yang sangat berkat ini adalah dua panel yang sangat kita kenali dan terkenal di negara kita, iaitu saya perkenalkan yang pertama Tuan Haji Husin Salat, merupakan ahli majlis fikih kebangsaan dan naib pengurusi satu fikih Islam dan pengurusi fikih Islam. Bapaknya takut semua tak pakai baju. Dalam baju cari bang. Panel pertama ini sebagai Baca raya bang. masyarakat Muslim di Malaysia. Ini baju apa ni bang? Mungkin ceritakan Ha? promosi dengan kita pada perkara berkenaan dengan perkembangan dakwah Tajuk. Islam. Apa? Samping dia menjawab soalan yang akan kita buat. Baik, yang kedua panel yang juga tidak asing, kita sangat kenali dan saya itu Ustaz Muhammad Hafiz Abdul Malik, pengarah Imam Motivation Training, dan merupakan pengarah motivasi yang banyak kita jumpa di masjid-masjid dan di surau-surau tanah air kita. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana yang telah disebut oleh pengacara tadi, program forum perdana ini adalah pengaturan Islam di antara kelab generasi akademik yang boleh saya terangkan kurang lebihnya adalah sebuah alumni daripada Universiti Malaya. Jadi saya rasa mungkin Tuan Haji Hashim dan chemistry di sini. Baik, jadi untuk soalan yang pertama, kita tengok bulan Ramadan ini adalah bulan yang ramai orang ataupun masyarakat Islam berlumba-lumba untuk melakukan pelbagai perkara-perkara baik, amalan-amalan dan juga perkara-perkara yang berkait dengan kebajikan. Jadi sebenarnya bukan hanya masyarakat Islam sahaja yang buat perkara baik dan perkara kebajikan. Perkara kebajikan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Tetapi bagaimana kita nak tengok bertuahnya kita sebagai orang Islam? Kita buat baik bukan hanya karma dia kembali kepada kita, tetapi dia ada ganjaran. Berbanding dengan orang bukan Islam, mungkin dia buat baik, dia dapat karma kebaikan, tetapi ganjaran itu di sisi Tuhan dia tidak dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi kita nak tengok bagaimana perbezaan ini yang dari sudut untung besarnya kepada kita umat Islam. Jadi saya persilakan kepada yang pertama Pak Haji Husin untuk mengirimkan. Terima kasih yang mulia Ustaz Dr. Muhammad Aziz Saleh dan juga panel sahabat saya Ustaz Muhammad Anafiah dan kepada Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam dan juga semua ahli dan kuasa masjid dan semua muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di soalan daripada Tuan Pengurusi tadi, bagaimana iaitu dari segi kebajikan. Mungkin saya boleh berkongsi kat sini sebab saya sebagai pengurusi Perking Club
Alhamdulillah boleh. Antara aktiviti penting ni kita ada 3. Pertama, kita buat dakwah. Dakwah tu kewajiban. Yang kedua, kita buat kerja-kerja kebajikan. Semalam pun baru saya buat program dengan mu'alaf dan juga rekod dan juga ukir dalam 600 orang semalam kita buat. Dan alhamdulillah ada seorang wanita yang belum masuk Islam, dia berjumpa. Dia datang sekali. Dia datang dan dia berkawan dengan kawan-kawan daripada dia, non-Muslim dan kita punya mu'alaf. Dia datang dan dia nak tengok sendiri apa sebenarnya Islam. Sekarang ni kita tahu bahawa Islam problem. Sekarang ni memang zaman yang akan mencabar bagi kita. Sebab itu kita sebagai orang Islam kena menunjukkan kata-kata Tuhan Musi, kita lebih kepada untuk menarik mereka ni lebih kepada kebajikan. Tapi kalau saya sebagai pengusi Pertian Kelang, satu yang saya buat tu saya buka satu restoran. Ini masjid, jadi Masjid Al-Iman Kelang. Di Masjid Al-Iman saya buka restoran satu. Saya buka saya punya restoran Pertian Kelang. Tak ada duit, maka free. Dah 7 tahun. Dan kita bagi kita punya mu'alaf bagi sewa RM10. Kalau kita kata kalau nak sewa RM300 tak Tuan Haji, saya menagih lagi lah. Sebab dia lebih kepada kebajikan. Sebagai masuk Islam merupakan ada pertama saya nak beritahu. Yang pertama ialah hidayah. Itu macam Firdaus Rahman, Ridwan T, Farid Rafi, ramai lagi lah masuk Islam kerana hidayah. Ini pengalaman saya. Saya juga sebagai seorang kaunselor, saya kini sendiri akhirnya kes. Jadi masuk Islam macam ni masalah. Yang masuk Islam yang kedua ni pada kahwin. Kahwin pula tengok orang Melayu. Contoh di China, India, Ipan, Sarawak. Kahwin dengan orang Melayu, masa bercinta orang Melayu tak. You kahwin dengan kajian imam. Malam-malam saya bawa you tahajud, saya bawa you masjid. Macam-macam jadi. Dia saya cerita. Tapi bila dah kahwin Cina, India, kahwin dengan lelaki Melayu ni, dia tak ada iaitu sebagai lelaki kaum, kepimpinan lelaki tak ada. Dia kata dalam subuh pun dia mu'alaf pun kejut lah. Mu'alaf pun kejut. Mama suruh aku sayang lah. Dulu abang janji apa nak jadi pemimpin Malaysia. Itu sebelum aku dapat engkau, saya dapat. So, malah-malahnya dia rasa ini ke Islam. Nampak tu? Kita bercakap ya. Dan akhirnya banyak berlaku perceraian kat sini. Saya buat kes. Yang ketiga ini paling mencabar. Ini paling mencabar. Iaitu masuk Islam sebab dapat bantuan daripada zakat. Saya ingat betul abang tahu lah ini kamu yang banyak kes. So, yang ini paling mencabar. Memang kalau Islam, alhamdulillah, zakat bantu, ma'is bantu, jakim bantu. Dikira tak cukup. Kalau saya hari ini WhatsApp minta duit. Yang ini dah 5 yang boleh mencabar tu kenapa? Yang dijana anak 2 dan 3 orang 3 tahun Tuan Haji masuk duit. Dulu bagi Tuan Haji, saya suruh pergi, saya masuk je terus abang Haji cukup. Sebab tu jadi pendakwah bahaya. Sudah main pendakwah, akhirnya kalau tak tutup iman, habis. Dan yang keempat dia masuk Islam sebab apa? Dia agama lain, tapi dia rasa kosong, dia rasa lonely, dia rasa tak apa lah untuk dunia. So dia tanya jumpa kita dan dia tanya banyak soalan. Dan biasanya orang macam ni orang yang interact, ada PhD ada degree yang hebat-hebat dan sebagainya. Dan bila datang dia akan berdebat dengan kita dulu sebelum masuk Islam. Dan antara soalan tadi, soalan ni kenapa kita orang bukan Islam buat kebajikan, kenapa you kata kita tak dapat
pahala. Sebenarnya apa salah kita buat kebajikan yang kata tak dapat pahala? Dan kata kalau orang Islam buat kebajikan, walaupun kita kata macam tuan-tuan ini, tuan-tuan yang pulang apa semua ni buat kan, pahala boleh-boleh buat apa tu. Tapi kata kami kena wajib, kata kenapa tak? Nah di situ beza dia kebajikan antara orang Islam dan orang Islam. Rasulullah SAW dan sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan Nabi SAW memang seorang yang sentiasa suka buat kebajikan. Jadi dalam kebajikan ini tuan sebenarnya, kalau saya tengok sekarang, memang orang bukan Islam mereka pun NGO mereka pun aktif, sangat aktif. Dan saya dulu di Surabaya, saya berbicara dengan kongsi ramai pabrik lah bekas pelajar saya. Kadang ada telefon saya, saya di gereja ni, saya buat ini, buat ini. Ada setengah orang dia suruh ke gereja, termasuk orang kita. Minta maaf. Dia kata, aku pergi masjid minta duit, imam buka tak cakap baik tak siap. Nazir pun tak senyum. Nazir ni senyum. Nazir pun tak senyum dia cakap. Habis, saya pergi ke gereja. Gereja public welcome. Tulis nama, tulis nombor telefon. Ambil duit. Ini saya cerita kisah benar rakam. Dan kaunselor saya rasa kaunselor saya klik sikit. Hari-hari saya kes. Tanya bini saya nak jumpa saya ke buat appointment. So dia beritahu saya macam tu. Saya kata takkanlah macam tu. Dia kata kalau pergi pun dapat sikit. Saya nak duit ini. Ini memang ramai. Kalau di Selangor ni buat, saya tahu kat sini kalau saya pulang tak ramai 2.77. 2.7 bilion. Hari-hari dia minta beras, minta tepung, dia nak beras, tepung dan sebagainya. Sebab itu kita kena macam kata masjid, macam kata kita NGO dan sebagainya, kita kena buat. Macam kat masjid mungkin ada food bank ke. Walaupun kat sini kata Badar Sarjana nampak macam hebat-hebat. Ramai orang duduk rumah hebat-hebat, tapi sebenarnya mereka tidak ada duit. Minta maaf lah, terutama ramai sekarang ni lah. Ibu tinggal dan ibu tunggal. Di Selangor ramai ibu tinggal. Suami hilang, tak dapat dikesan. Hari ni cari lelaki yang bertanggungjawab macam kita ni, dah kurang. Saya kaunselor cakap, ramai hari ni wanita, perempuan yang berjaya umur 30 kan, tak kahwin. Ramai ni pun saya. Yang mendaftar saya pun lama. Sekarang 500 orang pun mendaftar. Siapa yang bujang-bujang nak kahwin, ibu saya tengok kita tolong. InsyaAllah. Isteri yang melahirkan InsyaAllah. Dia kalau suami dia kalau cakap banyak, itu bukan kahwinan. Yang bahaya dia yang bisnya dulu bila dia nak isteri dia abang nak kahwin lagi masuk. Allah takdir. Yang itu gitu. Tapi kalau dia dapat suami, abang nak kahwin lagi memang ini memang okey, pindah bagi. Itu memang pengalaman. Itu pengalaman saya dah 40 tahun. Ini ramai orang perempuan tak kahwin. Sebab apa? Dia rasa macam terutama juga dia tengok mualaf-mualaf orang yang masuk Islam dan sebagainya, kahwin, lepas tu dapat 2 anak, 3 anak, bercerai. Jadi mereka ni dalam soal akidah. Dan saya juga sebagai ahli majlis MAIS, bahagian mualaf. Saya baru nanti boleh majlis untuk mengurus mualaf Islam. Saya tak beritahu lah apa-apa ramai nak buat Islam, tak boleh saya sendiri. Saya tak beritahu. Ini masalah sekarang ni lah. Kebajikan ni maknanya kita bukan saja kita kata pada orang Islam. Dan macam pertim pun kita bagi pada non-Muslim. Saya bagi. Kalau China, India, ada beras, kita bagi, saya bagi. Kita bagi pada dia. Pak Islam ialah agama yang benar. Sebab itu kadang-kadang bila saya bagi beras, bagi tepung, bagi apa, 7 bulan kemudian datang balik lagi, saya nak syahadat. Sebab itu alhamdulillah. Tapi perang InsyaAllah tiap-tiap minggu ada orang masuk Islam. Minggu lepas ada orang masuk Islam. Benar orang.
Sebenarnya kita di Malaysia ni sebenarnya ramai orang bukan Islam, terutama sekarang pasal isu-isu yang sensitif kan. Kita harus saya kaunselor berapa tahun. Kenapa? Sebab kita tak pernah cerita dengan kawan kita yang non-Muslim pasal Islam. Kadang orang jiran sebelah, apa itu tadi? Okey, mana pergi? Mau makan kan? Hanya makan. Dia tak pernah cerita dengan jiran sebelah. Keindahan Islam. Tak cerita. Kalau kita kerja kat pejabat pun juga. Ya ni? Tak pernah kita cerita pasal Islam. Habis ini kita cerita apa? Jom hari Minggu, hari Sabtu ni kita enjoy lah. Naik motor lah. Ya. Kita tak cerita pasal Islam. Macam bulan puasa ni, waktu ramai juga. Yang nak masuk Islam puasa saya cakap apa? Haji, saya selama ni tak ada orang cerita pasal saya pasal puasa. Sebab tu saya pergi perang, kita buat Sayyid Arwah. 2 bulan sekali kita turun lah, pergi ke Jajasku, pergi ke kata orang tua Emporium, pergi ke hospital dan sebagainya. Kita buat Sayyid Arwah, Sayyid Arwah. Memang macam bagi pamphlet kena koyak, bagi pamphlet kena ludah. Dan yang paling susah dalam dakwah ni ada orang bukan Islam yang educated dan juga educated. Susah. Tapi kita tak sabar. Sebab saya setakat dah 8 tahun berdakwah. Terbandingkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nak kena bunuh. Kena tuan-tuan balik dengan batu, balik dengan tulang unta, di Taif. Saya setakat ni kena ludah je lah. Kena ludah, dan yang kedua, kalau tuan-tuan ingat itu hari, isu Anwar Ibrahim mengislamkan semua Islam. Itu buat saya, bagi saya. Yang itu yang Anwar mengislamkan, yang jadi isu. Itu hari. Itu saya tu. Sebab hamba Allah tu dia nak masuk Islam, dia dah booking dengan saya seminggu. Lepas tu kan berlaku kapal di Elmina jatuh. Ya? Jadi Datuk Seri Anwar pergi merawat dekat hospital Tukang Warima depan Masjid Aliyah. Saya buat kaunseling ke atas tu keluarga Mansa. Tiba-tiba hamba Allah ni dia tahu Anwar tentang masjid untuk solat Jumaat. Dia beritahu saya, Syekh, boleh tak saya nak PM Islam kat saya di India? Sedangkan kita nak buat pukul 2.30 dekat ofis saya. So pada masa itu tak ada appointment, tak ada apa. Saya tabik juga lah dengan Anwar ni. Bila dah habis semayang, berarti dah cakap itu. Dia banyak kali mengayu dengan saya, Haji tolonglah. Ya Allah Islam itu, Anwar Islam lah. Kita pun suka salah. Sebab bodyguard Anwar kat 20 orang. Pak Anwar masuk, DM Anwar ada program di Petani Muslim. Saya jumpa dia, saya kejar dia. Dia keluar pun saya kejar. Datuk Seri, boleh tak Islamkan dia? Saya kata. Dan perkataan saya ialah, Datuk Seri, ini kebajikan. Itu ubah muka dia. Mana perkataan kebajikan? Saya Datuk Seri, kebajikan. Mula-mula dia cakap apa? Bodyguard cakap apa? Tak ada masalah. Saya kata, Datuk Seri, ini kebajikan. Only 2 minutes. Dia masuk Islam. Dia pusing balik, dia berlari. Tahulah, dia berlari. Datang macam ni. Saya sediakan kursi. Datuk Seri letak kursi, tak payah ke bawah. Dan pada masa itu, lelaki India ni, dia boleh bisik dengan saya pula. Haji Syekh, boleh tak minta Datuk Seri Anwar? Saya ingat nama saya lepas ni Muslim, Muhammad Anwar. Dia cakap saya pun Allahu Akbar. Saya pun cakap Datuk Seri Anwar. Saya kata Datuk Seri yang nak masuk Islam sekali baru ni pernah dengan Datuk Seri. Datuk Seri Anwar keluar, tahu. Boleh. So berlakulah syahadah. Nama jadi isu. Nama yang ugut saya, yang hantar macam-macam mesej, saya tak bersekolah. Tuhan. Dia kata kenapa ini, macam-macam, ada ugutan. Dan saya beritahu dia, saya kata, dia nak masuk Islam. Jangan ramai kaum yang masuk Kristian, betul tak bisik? Yang masuk Kristian ramai, yang masuk lain-lain agama ramai, yang masuk Islam.
Dan saya kata tiap-tiap minggu Masjid Islam bawah saya, kenapa tak bisa? Saya jawab itu. Atau benda tak selesai seminggu. Lalu saya buat TikTok. Saya buat TikTok. Kalau tak boleh tengok TikTok, saya buat. Untuk apa? Untuk menjelaskan supaya satu minit ni, supaya tak timbul isu. Sebab tadi nama Allah cakap apa? Dia sebut kata kebajikan. Walaupun dia orang agama Hindu sebelum tu, tapi dia sebut kebajikan. Mana? Dalam semua agama ada kebajikan sebenarnya. Tapi kita orang Islam, bila kita buat kebajikan ni, ya, dalam Quran ada, ya, Allah berfirman bahawa mukmin yang soleh itu ialah mukmin yang sabar, solat dan juga sedekah, zakat. Jadi kita buatlah kebaikan. Sedangkan bagi senyuman pun dah cukup. Senyum pun sedekah ini. Tak mampu. Ada juga yang masuk Islam minta maaf sebelum saya tutup. Jadi kalau boleh kita ada di masjid, masjid ni, ada malam ni datang betul saya haji. Dia bagi saya ayah. Saya masuk masjid, kenapa namanya masjid buka masam? Dia buka masam. Buka tak senyum. Beza dengan gereja kita. Gereja suka senyum. Masjid kenapa buka masam? Saya kata mungkin itu semua yang datang solat kepada. Jadi kita kalau boleh senyum. Dan saya konsul siapa senyum, orang muka putus hanya 7 sahaja. Siapa muka ketat ada kampek, orang muka putus 700. Nampak turun. Senyum. Tak payah makan pil banyak. Senyum. Dan relax. Dan senyum juga ialah satu kebajikan. Jadi bila kita orang Islam buat kebajikan ni, sebenarnya pahalanya besar untuk Islam. Dan kalau boleh kita betul-betul nak kebajikan. Ini sekarang bawa ada masjid yang cantiknya. Masjid yang cantik. Saya cakap doktor dari masjid ini cantiknya. Jadi baru 6 bulan dulu tanya kepada karya kat sini. Dan kalau boleh kita sama-sama banyakkan lagi aktiviti kebajikan bukan saja untuk bulan. Ni buat program motivasi untuk anak-anak, program misalnya untuk ibu-ibu dan parenting, keibapaan, dan kita buat juga cara gaya hidup misalnya dalam mencabar ramai. Cabaran banyak sekali. Ramai ibu saya, orang tinggi saya, anak muda juga tak kusi. Atuk, Atuk, Tuhan tak ada. Kau nak anak kau tu? You nak anak tu? Ramai ibu saya, tu, saya nak keluar dari Islam. Saya cakap, saya kaunseling, saya klinik sendiri. Saya benda ni berlaku dalam klinik kaunseling sahaja. Sebab bagaimana bapa ini tak jadi model kepada anak-anak, bapa tak jadi model kepada anak-anak, terutama bapa. Surah An-Nisa ayat 24, Al-Rijal, lelaki lah pemimpin. So boleh banyak buat program kat sini, macam ini program macam ni buat. Dari Sabtu ke hari Minggu ada jadi biji. Terutama ni anak-anak remaja ni, bahaya ni. Anak remaja ni tuan. Kalau tuan-tuan membaca 3 hari lepas, tak apalah, bulan-bulan nanti tak boleh dah. Saya tak bercakap tak boleh. Kalau tak ada bulan-bulan saya cakap. Dan saya pun baru keluar daripada satu kerja, Civil Islam anak kerja. Dan kebanyakan anak kerja itu pandangan dadah, melibat dan sebagainya. Dia tanya, umur dah 65 tahun, dia kenapa kau ni? Dalam penjara tak boleh cakap baik-baik macam ni. Tak boleh. Kenapa kau umur 65? Muka dah gedut, ambil dadah lagi. Dia cakap apa? Relax dah berada. Ada kepala aku sampai betul. Dia kata apa? Kaji tak rasa tak ada best. Dia cakap Tadi. ni nak menjadi bayangkan. Saya rasa ni macam mana orang tahu mana jaga ke mana hari ni dadah paling bahaya kepada anak kita. So boleh buat program. Imarahkan masjid bukan saja datang solat. Ada orang datang solat je, datang solat balik. Sekarang untuk imam Nazir untuk imam berapa? Dan imam untuk imam. So kita ni sebagai jemaah masjid boleh buat berbagai-bagai program kebajikan dalam masjid. Masjid ni cantik, kosong. Alhamdulillah ada bilik banyak. So saya rasa itu ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang pertama.
Belum. Muslim-muslimat hadirin yang kita sekalian. Secara kesimpulan saya sebut apa yang disebut oleh panel pertama tadi ialah kebajikan merupakan satu usul dakwah. Bukan hanya dia merupakan satu amal yang dijanjikan pahala, tetapi dia juga menjadi punca kepada terbukanya pintu untuk orang menerima hidayah dan kalau nak Muslim untuk memeluk dalam Islam. Alhamdulillah. Baik, ini kepada panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah. Baik, soalan saya ialah berkenaan dengan bulan Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat yang tidak dapat ditanding oleh apa kehebatan luar biasa. Jadi dan Al-Quran juga adalah dia menjadi punca hidayah, petunjuk. Dan apabila kita mati nanti, dia menjadi peneman kita di dalam bangsa. Jadi beruntungnya kita di dunia kita mendapat panduan dan bimbingan Al-Quran. Di akhirat dia menemankan kita dalam kita kesunyian berada di alam barzakh yang gelap gulita dan tidak ada makhluk lain sebagaimana kita di dunia ini. Jadi minta yang bahagia Ustaz memberikan pencerahan berkenaan dengan satu untungnya umat Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nazir, Tuan Imam, Sama Pimpinan Masjid, Bandar, Saudara Putra, Tuan Moderator iaitu Daftaran Kenal Azizul, dan insyaAllah ayah dia saya pernah macam itu nak jadi kaunselor macam Tuan Yasin sebab perkataan dia syak yang sweet. Jadi orang tak faham. Dan seterusnya sahabat baik saya Izwan dan Alhamdulillah jadi kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, yaitu dalam bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai penyembuh dan sebagai penyelesaian kepada segala masalah. Dan jadi terlihat Al-Quran ini menjadi petunjuk dan juga menjadi syafaat atau peneman di alam barzakh, yaitu surah Al-Mulk. Itu jelas. Tapi Ustaz nak kupas pagi ini, hari ini yang Ustaz lagi baca dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu mengekal bertakwa. Bagaimana ayat ini dia merangkum banyak yang luar biasa. Ayat 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, diulang dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, kita boleh belajar 3 perkara. Pertama, akhlak Allah, Tuhan yang Maha Agung kepada segala apa yang ada. Tapi bila dia berkata, dia berfirman kepada makhluk-makhluk dengan perkataan, wahai orang-orang beriman, akhlaklah. Kita pada usia Allah dari masjid baru setahun baru solat di waktu berjemaah. Tidak ada sesuatu. Tak bekas kewajiban di waktu masalah. Umat makhluk pagi kita perbaiki akhlak. Dua kita ada tahu pasal. Kita ada sakit sebab kita ada. Jadi bila didatangi oleh sesiapa pun ke masjid, sama-sama baiki akhlak. Yang ketiga, yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kali kedua kita belajar kasih sayang. Apa yang hilang daripada jiwa umat Islam lain, kasih sayang.
Dunia ini penuh dengan kebencian. Kebencian telah merebak daripada media sosial hingga sosial pada bagaimana penuh dengan kebencian. Benci. Ayah benci anak benci abang. Adik-adik benci abang sebab ambil hati besar dan berlebihan. Menipu. Rakyat membenci pemimpin membenci rakyat. Semuanya telah dijangkiti oleh satu bapa yang merebak, yaitu benci. Dan benci pada ulama, benci pada benci. Penyakit ini tak ada ubatnya, melainkan disuntik dalam hati mereka vaksin yang dipanggil kasih sayang. Quran ada penyelesaian. Bangga al-mu'minin aman kita bukan. Yang ketiga ya al-mu'minin aman membawa maksud cara berinteraksi dengan wali Allah. Rasulullah SAW membaca wahyu yang bermula dengan ya al-mu'minin aman. Para sahabat duduk melangkah kerana mereka dipanggil oleh Allah SWT. So, kalau kita berbicara dengan Allah solat, tetapi kalau kita mendengar bicara Allah kepada kita, baca Al-Quran adalah surat cinta dari Tuhan. Jom tuan-tuan, Ustaz yakin yang duduk di hadapan ini dan kata Al-Quran di hadapan Allah. Syabas tuan-tuan yang sadar adalah kartu belum lagi. Tuan-tuan, Ustaz tanya bila dia mesti bercerita tadi tentang ramai orang Islam berkata, Ustaz nak cerita ramai yang belum Islam akhirnya belum Islam. Antara tahun 1974, seorang profesor yang pakar dalam unit matematik, iaitu Profesor Dr. Gary Miller, dia ni pernah menjadi padri. Tiba-tiba dia ada seorang student, best student dia orang Arab. Ketika hari graduation, dia hadiahkan kepada padri tersebut Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dia dengan sombongnya Profesor Dr. Gary Miller, aku pernah membakar baju kerana untuk banyak ukuran di dalam. Aku akan membakar kitab ini karangan daripada Muhammad. Tetapi bila dia baca Al-Quran dalam masa 3 hari selepas itu dia melafazkan syahadah dan dia menjadi pendakwah yang terkenal dan menyebarkan dakwah di bumi Amerika Syarikat dalam ayat Islam kali ini. Kenapa kita tahu? Kita tak faham. Kita baca. Ustaz dulu pernah bekerja dengan satu syarikat Jepun, Chiyoda Corporation, dan ketika itu walaupun tidak boleh Mr. Law Hafisan. Hafisan why you need something you don't know dia begini? Dia cakap, Jepun bahasa Inggeris pun breakdown juga, bukan juga. Apa sal kau baca sesuatu yang kau tak faham apa? Ustaz terfikir Ustaz syabas dan tahniah pada semua jemaah yang kata Quran. Tapi sedangkan kita kata terjemahan Al-Quran jumlah tujuan di samping kita duduk dalam kelam-kelam tadarus, pesanan kita belajar juga tadabbur. Penyakit masyarakat pada hari ini menyanyi dan menyanyi, sedangkan kebilangan Islam saat kita mengaji dan mengkaji. Daripada mengkaji Al-Quran menjadi petunjuk. 3 perkara daripada ya ayyuhallazina amanu. Pertama akhlak, kita bagi akhlak kita. Kedua adalah kita kasih sayang. Yang ketiga cara berinteraksi. Words can cause war. Words can make peace. Perkataan boleh menyebabkan peperangan,
perkataan boleh menyebabkan ketenangan. So, tak ada satu perkataan yang lebih mulia dari kalam Allah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, ayat seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu moga kamu bertakwa. Dalam ringkas dua yang ini, Ustaz nak sampaikan satu tesis penting. Al-Quran telah merangkulkan semua kewajipan di dalam Islam. Rukun Islam ada 5, yang ketiga adalah berpuasa. Dan akhir yang berpuasa itu tujuan dia takwa. Takwa yang maknanya, wahai hafiz Al-Quran, apa makna takwa? Wahai doktor, wahai ulama, semua jemaah, apa makna takwa? Lama yang menjawab, takwa itu takwa. Takwa pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa makna takwa? Nabi mengangkat jari dan menunjuk ke dadanya. Di sini takwa, maknanya cinta. Takwa atau maksud cinta. Cinta ada 2 T. Takut tapi taat. Takut dengan SPRM, takut dengan polis PDRM, takut dengan SPM. Semua itu takut yang menyebabkan kita benci. Takut dalam Al-Quran, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di waktu duha, malam yang sepi-sepi, Allah tidak pernah meninggalkan dan membencikan, sebagaimana dikatakan oleh orang Quraisy. Takut ya Rasulullah, kerana Rasulullah adalah manusia yang paling mencintai Allah dan Allah mencintai. Dia takut apa? Orang-orang yang bertakwa takut Allah membenci dan meninggalkan. Maka takut adalah ciri takwa. Namun mesti ada tapi taat ini dia melakukan, menggembirakan orang yang dicintai. Iaitu siapa? Iaitu kita nak gembirakan Allah. Cara nak gembirakan Allah, ikut suruhannya, lakukan ketaatan, takut tapi taat. Namun nak tahu siapakah orang yang bertakwa? Ini yang duduk depan, yang menyandung kat belakang. Tiba-tiba anak tanya, apa makna takwa? Siap lah, siap. Bagaimana ya? Siap, kita pergi makan ke restoran takwa. Dimakan pula. Ustaz, macam mana kita nak tahu kita ni bertakwa atau bertakwa? Semak Ali Imran ayat 134. Ustaz nak tutup 133. Burulah kamu keampunan daripada Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang suka bersedekah waktu senang ataupun susah. Yang kedua adalah mereka yang mampu menahan marah. Yang ketiga, mereka yang memaafkan. Dan Allah mencintai mereka yang suka melakukan kebaikan. So, bila nak tahu kita bertakwa atau tidak bertakwa, dapat tak dengan Al-Quran, dapat tak syafaat Quran, Quran boleh temankan kita di alam barzakh, menjadi petunjuk di atas muka bumi ini. Kita kena betulkan lifestyle kita daripada suka menyanyi dan menari kepada mengaji dan mengkaji Al-Quran. InsyaAllah barulah Al-Quran menjadi petunjuk dan penyelamat kita. Tuan-tuan dan puan, formula 3P, 1P. P pertama, pemurah, suka sedekah waktu senang dan susah. Yang kedua, penyabar, sabar. Ustaz ni cakap dan perpanjang pula ni. Sabar, bila nak buka puasa, sabar.
Tiba-tiba kita berbaris nak ambil murid, nak ambil buka puasa habis kita Imam baca tarawih panjang sabar dan tiga betapa dalam ketaatan, kedua dalam ujian, ketiga dalam penuh daripada melakukan kemaksiatan, dan last kali Allah memaafkan. Pemaaf yang ketiga maafkan orang, maafkan orang. Dunia yang luas ini terasa sempit bagi seorang yang berdendam dengan mak. Kita diusik bercerita mak sendiri, anak lelaki supaya bercerai dengan anak dengan benda perempuan yang bercerita mak ini cerita yang ini. Maafkan mak kita, dia memang ahli sihir, tapi kita doakan ya Allah bagi dia hidayah. Tolonglah hantar ayat-ayat Al-Quran, bacakan ayat-ayat Al-Quran pelindung diri kita, keluarga kita, suami kita dan penyembuhan dari sihir. Dan doakan surah Taha ayat 1 hingga 5 bagaimana Sayyidina Umar pendengarnya bergetar jiwanya, akhirnya menafaskan syahadah. Dan akhir sekali Ali Imran 134, dan yang orang bertakwa iaitu baik, mereka yang Allah mencintai, mereka yang suka melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Surah pertama itu saja. Alhamdulillah, syukur. So, hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran di bulan Ramadan ini, kalau kita baca dapat pahala, kalau kita mengkaji dan memahami maknanya